Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharatul qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba, alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini 23 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan 15 Mei 2020. Ya, kita telah pun siang tadi menyempurnakan puasa kita untuk hari yang ke-22 Ramadan, dan berbukanya kita tadi apabila terbenamnya matahari dan masuknya waktu maghrib. Ya, masuklah kita ke 23 Ramadan. Ya, dan kita berbuka, menunaikan solat fardu maghrib, ya, makan malam, menunaikan solat fardu isyak, mengerjakan sembahyang tarawih dan witir. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah pun selesai, ya, dan ada yang mungkin sedang bertadarus, ya, meneruskan tadarus bersama keluarga, dan mungkin telah pun selesai, ya, dan sedang beristirahat, ya, sedang melayan mata, yang mungkin memikirkan besok hari cuti bekerja, maka belum lagi mau melelapkan mata, ya, melayan diri, ya, mungkin bersama-sama berbual-bual, berborak, bersembang dengan ahli keluarga, ataupun sedang menonton drama-drama ataupun rancangan-rancangan TV kegemaran, ataupun mungkin sedang menonton rancangan Jejak Rasul barangkali, yang buat penggambaran khusus untuk Ramadan tahun ni, ya, yang mana alhamdulillah rakam penggambaran itu telah selesai sebelum berlakunya PKP ni. Maka kita dapat, ya, menonton Jejak Rasul seperti mana tahun-tahun yang sebelum ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ya, semalam kita telah pun membicarakan tentang bagaimanakah, ya, isyarat-isyarat yang diberi oleh Al-Quran, oleh hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh hadis-hadis baginda, ya, oleh pengamatan para sahabat dan salaf radhiyallahu anhum dan salafus salih. Maka pada malam ini kita teruskan perbincangan kita tentang Lailatul Qadar, ya, yang terdapat di dalam kitab, dalam buku Tazkirah Ramadan, ya, Tazkirah Ramadan,
yang disusun oleh Tuan Guru Fadilatul Syekh Tuan Guru Ustaz Datuk Muhammad Fuad Kamuddin Ar-Rambawi. Kita sampai kita teruskan dengan tanda malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita nak mengenal tanda-tanda malam itu, malam Lailatul Qadar. Imam An-Nawawi telah menyatakan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, telah berkata para sahabat yang ulama dalam mazhab Syafi'i bahawa tanda berlakunya Lailatul Qadar ialah pada malam tersebut keadaan tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Matahari yang terbit pada pagi hari pula kelihatan putih cerah, tidak banyak sinaran cahayanya. Dalam kitab Syarah Muslim, Al-Qadhi Iyad menyatakan sinar cahaya matahari kelihatan tidak banyak pada pagi harinya kerana ia adalah tanda kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan juga bahawa pada malam tersebut banyak malaikat yang turun naik ke bumi. Maka sayap-sayap mereka yang banyak dan badan-badan mereka yang halus mendindingi cahaya matahari yang terbit pada pagi itu. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Surah Al-Azim, mafhumnya turun malaikat dan ruh padanya, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Al-Jami' lil Al-Ahkam Al-Quran menjelaskan bahawa malaikat turun dari setiap langit dan dari Sidratul Muntaha. Mereka turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa manusia sehinggalah terbit fajar. Oleh kerana itulah Allah SWT berfirman dalam ayat di atas, turunnya malaikat, malaikat turun kerana nak mengaminkan doa-doa itu. Sebab itu kita disuruhkan pada 10 malam akhir ni memperbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Taala, doa minta sihat, minta selamat, daripada sebarang penyakit, sebarang wabak, sebarang bala, terutamanya COVID-19 yang sedang berjalan sekarang ni. Yang kita lihat pun di masjid, di adakan semayang Jumaat pun nampaknya dia sangat boleh dikatakan terbatas keadaannya. Hanya pada pandangan saya yang dhaif ini, hanya untuk melepaskan kewajipan umat Islam yang lain-lain. Maknanya kalau orang tanya kita apakah hukum semayang Jumaat, hukumnya sekarang adalah fardu kifayah. Itu saja. Maknanya dah ada Tok Imam, Tok Bilal, ada ahli tangkuasa masjid berkumpul buat semayang Jumaat, maka yang lain terlepaslah kewajipan mereka, tidaklah dikira berdosa. Begitu. Jadi keadaan kita sekarang ni begitulah, kita terpaksa menerimanya dengan seadanya. Betul juga semayang raya. Semayang raya adalah aula diadakan kita semayang raya di rumah masing-masing. Kerana kalau diadakan di masjid pun, siapa je yang boleh datang? Tok Imam, Tok Bilal, ahli tangkuasa 10 orang. Itu saja yang boleh. Jadi kita terpaksa menerima keadaan ini. Sebagai suatu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mampu kita buat ialah kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan wabak ini ada penawarnya, insya-Allah. Manakala perkataan ruh dalam ayat terdapat beberapa pentafsiran ulama. Di antara mereka menyatakan maksudnya ialah malaikat Jibril alaihissalam. Alhamdulillah. Al-Qushayri pula menceritakan bahawa roh dalam ayat bermaksud sekumpulan malaikat yang menjaga malaikat lain yang tidak dapat dilihat oleh mereka, seperti mana manusia yang tidak boleh melihat malaikat. Jadi itu pendapat ulama yang menyatakan tentang apa maksud ruh wa ruhu fiha. Muqatil pula berkata mereka ialah malaikat yang paling sempurna dan paling dekat dengan Allah. Dikatakan juga mereka merupakan tentera dari tentera Allah yang bukan dari kalangan malaikat. Dikatakan bahawa mereka adalah sekumpulan dari makhluk Allah yang makan makanan dan punya tangan serta kaki, tetapi bukannya malaikat. Dikatakan roh tersebut ialah rahmat yang diturunkan bersama Jibril alaihissalam dan malaikat pada malam Lailatul Qadar ke atas ahlinya, iaitu hari Lailatul Qadar. Atas ahli mana orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah. Maka rahmat itu akan turun kepada mereka ni. Wallahu a'lam. Diriwayatkan bahawa pada malam itu malaikat yang mendiami Sidratul Muntaha dan Jibril AS akan turun dengan membawa 4 bendera. Satu dipacakkan di atas makam Nabi SAW, satu dipacakkan di atas Baitul Maqdis, satu diletakkan di atas Masjidil Haram,
Setengah ulama menyatakan dipacatkan di atas Baitullah, dan satu lagi dipacatkan di Bukit Tursina. Wallahu a'lam. Pada malam tersebut semua rumah orang mukmin dimasukinya dan diucapkan salam ke atas mereka dengan katanya, wahai orang mukmin, bahawa Tuhan yang bernama Salam memberi salam kepada kamu, melainkan orang yang berterusan dengan perbuatan meminum arak, memutuskan silaturahim dan makan daging babi. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril akan turun berkumpulan bersama para malaikat untuk mengucapkan selawat dan salam ke atas orang yang berdiri dan duduk sambil menyebut nama Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, al-malaikatu tilka lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa. Kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya malaikat yang turun pada malam tersebut lebih banyak daripada bilangan batu-batu kecil. Maknanya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu terlalu ramai jumlah dia. Terlalu banyak jumlah dia, tak tahu berapa lah. Sebab lebih banyak daripada bilangan batu-batu kecil. Bayang tu, berjuta kali. Malaikat turun ke bumi kerana memuliakan malam tersebut dan mendoakan keampunan bagi umat Nabi Muhammad SAW pada setiap waktu hinggalah naik fajar. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Inna Allah yanzuru lailatal qadri ilal mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya pada malam Lailatul Qadar Allah SWT melihat kepada orang mukmin di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, fayafu anhum wa yarhamhum, maka Allah SWT mengampunkan dosa-dosa mereka dan mengasihi mereka. Illa arba'ah, melainkan 4 golongan. Mudminu khamrin, peminum arak, wa'aqan, orang mendahaka pada kedua ibu bapa, wa musyahinan, orang yang tak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi 3 hari, wa qati'a rahmin, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Waliyahzubillah. Dalam kitab Sair Saliki menyatakan bahawa pada malam tersebut tidak kedengaran bunyi isalakan anjing. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Malam Lailatul Qadar boleh diketahui dengan melihat tanda-tandanya, tetapi apakah faedahnya? Ia diketahui setelah Lailatul Qadar berlalu dengan terbitnya fajar. Imam Nawawi menjawab dengan 2 jawapan. Pertama, disunatkan istisyarah bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah pada siangnya, seperti mana bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah pada malamnya. Boleh faham tuan-tuan? Bukan sekadar malam je kita beribadah pada bulan Ramadan ni, tapi siang pun sama. Macam yang kita sebut dalam tazkirah yang lepas, membaca Quran, zikir, selawat, buat benda berfaedah. Tak boleh tidur. Wallahu alam. Kedua, mengikut pendapat yang masyhur di mazhab Syafi'i, malam Lailatul Qadar adalah tetap dan tidak berubah-ubah. Apabila Lailatul Qadar telah diketahui pada waktu tersebut, maka senanglah seseorang menjuruskan masa untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah malam Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Wallahu alam. Sesungguhnya hanya orang yang dikenaki oleh Allah SWT dapat menyaksikan dan bertemu dengan malam tersebut. Maka naklah kita bersungguh-sungguh beribadah pada siangnya, seperti mana kata kita bersungguh-sungguh beribadah pada malamnya. Begitulah tuan-tuan. Yang kita sebutkan tadi, jadi kita sebutkan dalam yang disebutkan oleh pengarang kitab ni, maknanya kita beribadahlah pada bulan Ramadan ini, tak kira malam ataupun siang, supaya adalah peluang yang baik untuk kita mendapat kelebihan-kelebihan yang disebutkan di dalam malam Lailatul Qadar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita, yang mana Allah SWT akan mengampunkan segala dosa kita, dan Allah SWT memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya untuk kita, dan Allah SWT akan memberikan pelepasan kepada kita dari api nerakanya, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, akhiruhu itqun minan nar, seperti akhir Ramadan adalah pelepasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah itulah, alhamdulillah, itulah sedikit apa yang kita mampu kupaskan berkenaan dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang dikongsikan oleh pengarang kitab Tazkirah Ramadan ini. InsyaAllah pada tazkirah malam esok kita akan sambung lagi berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini dengan tajuk yang berikutnya, iaitu beramal pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu apakah kelebihan amalan dan apakah kelebihan amalan-amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Yang baik, semua yang baik itu adalah ilmu dari Allah SWT yang kita mampu kongsikan. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan mungkin terkasar, di mana-mana terkasar bahasa di mana-mana, tersinggung perasaan tuan-tuan dan puan, tersentuh hati tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan
puan-puan sekalian, selamat beristirahat, selamat bangun pagi tu solat tahajud, qiyamul lail malam ni malam 23 ya, dan selamat bersahur ya, untuk meneruskan puasa pada 23 siang 23 Ramadan ya, sampailah ke waktu berbuka. Dan seperti mana malam-malam sebelum ni kita akan teruskan ya, berbuka sembahyang maghrib, makan malam sembahyang isyak, sembahyang tarawih, witir ya, dan kita akan bertemu ya pada tazkirah malam besok insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Aku la ilaha illa azmi li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.